Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kalau esok PRU antara Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli, siapa sebenarnya yang pengundi Melayu akan pilih? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang ini, menjadi pilihan orang Melayu yang juga adalah simbol reformasi? Atau Rafizi Ramli yang digelar sebagai otak strategi dan suara anak muda? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bongkar dengan fakta, kita bongkar dengan semua sentimen dan naratif dalaman PKR sendiri. Jangan lepaskan peluang ini, teruskan bersama-sama dalam kupasan yang cukup menarik ini. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan satu produk daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd, sebuah syarikat saintis yang telah menemui transofaktor yang dapat meningkatkan imun badan sehingga 400 kali ganda supaya imun badan kita sihat melawan penyakit. Bagi anda yang memang sudah ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, buah pinggang, kanser, sakit mata, sakit telinga, sakit paru-paru, sakit lelaki, sakit perempuan, lemah tenaga batin, apa saja penyakit disebabkan kerana imun badan yang lemah. Dengan transofaktor, anda boleh sembuh dengan kerana imun badan yang kuat, ya. Bukan kerana transofaktor, bukan kerana ubat hospital, bukan, tapi kerana imun badan kita yang kuat melawan penyakit dengan bijak menyebabkan kita sembuh. Bagi anda yang sungguh-sungguh serius mau sembuh, yang sungguh-sungguh saja, ya, yang mau betul-betul, hubungi saya di sini, ada nombor telefon. Jangan lupa, sekarang ada promosi tahu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Anwar Ibrahim bukan satu nama baru. Sejak tahun 1970, beliau adalah ikon penggerak Islam. Gerakan Islam masuk UMNO, timbalan Perdana Menteri, kemudian masuk penjara dan akhirnya PM ke-10. Tapi 25 tahun reformasi, Anwar sering dilihat sebagai elitis politik, rapat dengan golongan atasan tapi susah nak turun gaya ke kampung. Rafizi pula muncul tahun 2012 dengan pendedahan NFC dan non-MDB. Walaupun kena saman, kena penjara, dia jadi simbol anti kleptokrasi dan suara orang muda. Tapi reputasi Rafizi ini lebih urban di kawasan luar bandar. Nama dia tak sekuat Anwar Ibrahim. Okey, sekarang ni Anwar Perdana Menteri, tapi adakah dia popular? Realitinya ekonomi masih perlahan. Kos sara hidup makin tinggi, isu Melayu dan Islam dimainkan pula oleh pembangkang. Manakala Rafizi Ramli pula adalah Menteri Ekonomi, tapi banyak idea dia tak sampai, banyak idea dia tak sampai ke akar umbi. Contohnya dana madani, rahmakat, tapi rakyat tanya, kat mana manfaat sebenar? Okey. Namun begitu, pengundi muda dan kelas menengah lebih suka gaya Rafizi yang tenang, berfakta, digital savvy. Sementara Anwar pula dilihat bercakap terlalu panjang, banyak retorik, kurang hasil yang cepat dan sebagainya. Undi Melayu, siapa lebih diterima? Anwar pernah menjadi dominasi undi Melayu luar bandar, tapi sejak tahun 2018 sokongan itu merosot. Naratif liberal pro-DAP, anti-Melayu kian kuat dilemparkan oleh pembangkang. Rafizi pula jujur dan belum diuji secara penuh dengan pengundi Melayu luar bandar. Dia kuat di Lembah Kelang, di Subang, Pandan dan kawasan bandar. Jadi, siapa lebih kuat? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan bergantung kepada siapa yang boleh menang naratif Melayu Islam dalam 2 tahun yang akan datang ini. Tuan-tuan, PKR dalam dilema sekarang. Ada cakap-cakap dalam PKR sendiri yang Rafizi ini patut jadi PM ke-11. Tapi mustahil kalau tak ada sokongan akar umbi luar bandar dan Sabah dan Sarawak. PKR sekarang kena buat pilihan. Kekal dengan simbol lama Anwar Ibrahim atau bina momentum dengan wajah baru Rafizi Ramli. Tapi kalau dua-dua jalan sendiri, parti ini boleh pecah. Dan itu akan beri ruang besar kepada Perikatan Nasional.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara Anwar dan Rafizi bukan soal siapa lebih popular, tapi siapa yang lebih boleh menjual idea kepada pengundi Melayu, luar bandar dan generasi muda. Nak tahu strategi seterusnya PKR? Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang lonceng dan komen. Siapa pilihan anda? Anwar atau Rafizi? Tinggalkan komen. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bolehkah Mahathir tiba-tiba jadi presiden PAS? Ini soalan memang cepu mas. Tapi saya mau tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tiba-tiba ada Tan Sri, Tun Sri, apa ni? Tiba-tiba Tun Mahathir. Tiba-tiba Tun Mahathir jadi presiden PAS. Agak-agak anda boleh terimakah kalau Mahathir jadi presiden PAS? Ini memang gegaran seluruh Malaysia nih kalau betul. Bagi saya, ini satu sejarah, lebih besar sejarah ini daripada tumbangnya kota Babylon. Kalau tiba-tiba Mahathir jadi presiden PAS. Okey, sebelum kita bincang itu, saya ingin kongsikan satu produk nama dia Transfer Factor daripada Full Life Research Malaysia Sdn Bhd. Sekiranya anda ada masalah penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, kanser, sakit buah pinggang, selalu bersihkan darah, selalu lemah-lemah badan, tiada tenaga batin, susah untuk dapat anak, ada buasir, apa sajalah penyakit anda. Pendek kata kesimpulannya ialah semua penyakit menjadi penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Transfer Factor Advance atau Transfer Factor daripada Full Life Research Malaysia Sdn Bhd ini boleh meningkatkan imun badan kita sehingga 400% kekuatan tubuh badan, imun badan kita untuk melawan penyakit. Apabila imun badan kita kuat, kita mampu untuk lebih sihat secara optimum dan melawan penyakit. Okey, bagi anda yang memerlukan ini sahaja ya, bagi anda yang sangat serius saja boleh WhatsApp saya, hubungi saya di nombor yang tertera di sini. Anda boleh terus dapatkan ini. Saya akan layan anda dan saya akan rekomendasikan anda produk yang terbaik untuk masalah kesihatan anda. Okey, kita teruskan. Baik, secara realistik dan praktikal, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak boleh menjadi presiden PAS. Berikut sebab-sebab secara jelas dan terperinci. Nombor 1, of course, sebab Mahathir bukan ahli PAS. Sebab Mahathir bukan ahli PAS. Seseorang itu mestilah ahli yang PAS yang sah untuk jadi presiden dan telah aktif dalam parti dan melalui hierarki parti, contohnya EJK Pusat, Dewan Ulama, Pemuda dan lain-lain. Mahathir pula bukan ahli PAS, malah beliau pernah menjadi musuh politik utama PAS sejak era tahun 1980-an, termasuk isu Mamali, Amanat Hadi dan krisis perundangan Islam. Kemudian nombor 2, falsafah politik Mahathir yang berbeza. PAS berteraskan politik Islam. Manakala Mahathir mewakili nasionalisme Melayu sekular. Walaupun beliau menyokong isu-isu Melayu Islam secara politik. Mahathir pernah menghina pendekatan ulama PAS dan pernah menyindir hukum hudud PAS sebagai mainan politik. Nombor 3, hubungan sejarah yang tegang. Isu Amanat Hadi 1981 dan kes Mamali 1985 memperlihatkan konflik teologi dan politik antara Mahathir dan PAS yang tegang. Walaupun Mahathir menyokong kerjasama dengan PAS melalui GTA dan Perikatan Nasional, beliau bukan insider PAS. Nombor 4, kepimpinan PAS bersistemkan ulama. Presiden PAS kebiasaannya berlatar belakangkan agama Islam yang kuat. Lulusan daripada pondok, lulusan daripada Mesir, lulusan daripada Madinah dan sebagainya. Manakala Mahathir pula bukanlah tokoh agama atau ulama. Beliau lebih dikenali sebagai teknokrat dan nasionalis. Satu-satunya kemungkinan kecil untuk Mahathir jadi presiden PAS ialah jika PAS ubah perlembagaan parti dan menerima Mahathir sebagai ahli luar biasa dan kemudian melantiknya secara langsung. Tetapi ini sangat mustahil. Ini sangat mustahil. Malah majoriti akar umbi PAS dijangka menentang idea ini dengan keras. Kesimpulannya Mahathir tidak boleh dan tidak layak
tidak akan jadi presiden PAS dari segi undang-undang parti, sejarah konflik, falsafah politik, dan kehendak akar umbi. Oke? Tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye.